Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai analisis temperamen kanak-kanak di taska ataupun prasekolah bagi kursus PAKK 3582 iaitu pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, saya lebih berminat untuk berkongsi isi kandungan yang akan terdapat di dalam saya punya pembentangan pada hari ini. Yang pertama, akan terdapat pengenalan diri saya. Yang kedua adalah definisi temperamen. Yang ketiga, jenis-jenis temperamen. Dan yang keempat adalah analisis video dan juga punca dan berkaitan dengan video tersebut. Yang seterusnya adalah teknik pengurusan dan pengurangan bagi tingkah laku dan cadangan intervensi serta kesimpulan. Baiklah, sukar untuk saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Wan Juwita Aisyah binti Rusli dan gemar uti sapa Juwita. Jadi, saya merupakan daripada unit pendidikan awal kanak-kanak 1 dan pensyarah bimbingan saya adalah Cik Alimah binti Atan. Baiklah, saya akan mulakan hujah pembentangan saya pada hari ini mengenai definisi temperamen. Apakah yang dimaksudkan dengan temperamen? Baiklah, temperamen ini merujuk kepada corak tingkah laku, emosi dan reaksi semula jadi daripada seorang kanak-kanak terhadap persekitarannya sejak lahir. Ia mempengaruhi cara kanak-kanak ini berinteraksi, menyesuaikan diri serta bertindak balas dalam situasi sosial dan pembelajaran. Jadi dalam pendidikan awal kanak-kanak ini, pemahaman terhadap temperamen ini amat penting kerana ia membantu guru untuk merancang pendekatan pengajaran yang sesuai dengan keperluan individu ataupun kanak-kanak tersebut. Baiklah, temperamen ini bukan hanya satu, tapi secara umumnya temperamen ini terbahagi kepada 3 jenis utama, iaitu yang pertama adalah easy temperament, di mana dia mudah menyesuaikan diri, ceria dan fleksibel. Makna kata hari pertama di persekolahan ataupun hari pertama pergi ke rumah pengasuh, pergi ke taska, prasekolah dan sebagainya, kanak-kanak ini mudah untuk menyesuaikan diri. Dia lebih ceria dan lebih fleksibel. Tidak ada yang bergantung kepada ibu bapa, tidak ada yang ingin menangis ataupun meronta-ronta untuk balik dan sebagainya. Ini merupakan kanak-kanak daripada easy temperament. Yang kedua adalah difficult temperament. Apakah difficult temperament ini? Di mana kanak-kanak ini mudah marah ataupun sukar dikawal dan sensitif. Ini merupakan kanak-kanak yang apabila sampai di prasekolah, taska, rumah pengasuh dan sebagainya, beliau akan jadi tantrum, jadi marah, jadi sensitif, mudah menangis, sikit-sikit menangis, merajuk dan sebagainya. Jadi ini merupakan temperamen yang difficult lah untuk guru ataupun pendidik dan penjaga untuk kawal kanak-kanak sebegini. Yang seterusnya adalah slow to warm up temperamen, di mana pada mulanya kanak-kanak ini ataupun pada mulanya transisi berlaku, di mana kanak-kanak transisi daripada sekolah ke taska, daripada rumah ke taska, daripada rumah ke prasekolah, daripada rumah ke rumah pengasuh, taska ke prasekolah dan sebagainya. Mungkin kanak-kanak ini akan pemalu, akan berhati-hati dan mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan guru-guru, dengan persekitaran ataupun dengan rakan-rakan yang lain. Jadi di sini pada awalnya kanak-kanak ini akan lebih pemalu, akan lebih berhati-hati ataupun ada segelintir yang pada hari pertama persekolahan itu mereka akan takut, gelisah, menangis dan sebagainya. Tetapi mereka akan perlahan-lahan akan berubah menjadi stabil, di mana mereka dah terbiasa dengan persekitaran, mereka dah tak pemalu, mereka dah rasa yakin, dah rasa selesa dengan situasi-situasi di sekeliling mereka. Jadi mereka dah dapat menyesuaikan diri mereka dengan environment yang baru. Baiklah, ini merupakan 2 video yang saya analisis mengenai temperamen slow to warm up. Baiklah, ini merupakan 2 video yang saya analisis mengenai temperamen slow to warm up. Baiklah, saya teruskan video pembentangan saya pada hari ini dengan analisis video 1 dan 2.
Jadi berdasarkan video yang saya paparkan ataupun saya lampirkan di halaman yang sebelah, jadi kita boleh lihat pada video yang pertama atau video yang satu, pada peringkat awal kemasukan ke sekolah atau taska ini, kanak-kanak ini menunjukkan tingkah laku menangis, merengek ataupun sebagai reaksi terhadap persekitaran baru. Namun, selepas beberapa minggu, kanak-kanak tersebut mula menunjukkan perubahan positif bila sudah dapat menyesuaikan diri dengan rakan, bergaul dengan rakan sebaya dan melibatkan diri dalam aktiviti serta bermain dengan lebih yakin. Jadi kita nampaklah peringkat slow to warm up kanak-kanak itu. Bukan seperti difficult child, tapi kalau easy child, mereka akan lebih senang. Maksudnya pada hari awal persekolahan tu mereka dah boleh bergaul, dah boleh bercakap dengan yakin, bersosial dengan yakin, bermain dan sebagainya. Tapi lain pula dengan budak yang slow to warm up. Mereka akan menyesuaikan diri terlebih dahulu, barulah mereka ni akan setelah mereka rasa yakin dan dapat menyelesaikan diri, baru mereka akan bergaul dengan yang lain. Begitu juga dengan video yang kedua. Situasi yang sama turut diperhatikan di video yang kedua, di mana kanak-kanak ni pada awalnya menunjukkan tanda-tanda ketidakselesaan seperti menangis dan kurang berinteraksi. Tapi walau bagaimanapun, selepas melalui tempoh penyelesaian tu, kanak-kanak dapat dilihat semakin selesa, mula berkomunikasi dan mula mengambil bahagian dalam aktiviti dengan bersama rakan-rakan mereka. Jadi, setelah kita analisis video sebentar tadi, apakah punca berlaku temperamen slow to warm up? Kerana saya memilih untuk mengkaji ataupun membentangkan pada hari ini mengenai temperamen slow to warm up. Jadi, antara punca-puncanya adalah faktor biologi iaitu ataupun semula jadi, di mana kanak-kanak ini memang semula jadi. Memang secara biologinya mereka sensitif terhadap rangsangan baru ataupun mereka ni lebih berhati-hati. Memang kanak-kanak ini bersifatnya berhati-hati dan kurang yakin dengan orang dewasa. Dan boleh juga ini merupakan fitrah mereka ataupun ciri mereka, kerana kanak-kanak ni terdapat yang tak pemalu, tak takut dengan orang semua, tapi ada juga yang mempunyai sifat seperti pemalu, takut dengan orang, berhati-hati, kurang yakin dan sebagainya. Jadi yang seterusnya adalah faktor persekitaran. Jadi kalau kurang kepada pendedahan sosial, contohnya ibu bapa ni dia kurang bawa anak dia bersosial dengan rakan-rakan yang lain ataupun dengan rakan-rakan yang baru, contohnya di taman permainan. Apabila ibu bapa ni kurang bawa anak ke taman permainan, jadi mereka kuranglah pendedahan sosial kepada rakan-rakan yang lain ataupun kepada orang-orang yang luar. Jadi ini juga merupakan membuatkan kanak-kanak ini berasa kurang yakin, berasa takut, berasa malu untuk berhadapan dengan orang-orang yang baru ataupun persekitaran yang baru. Yang seterusnya mungkin juga terdapat pengalaman negatif dalam diri kanak-kanak yang terdahulu. Contohnya mungkin kanak-kanak ini dulu pernah hampir kena colik dengan orang yang tak dikenali, ataupun hampir terkena perkara-perkara yang negatif kepada mereka, membuatkan mereka ni menjadi jadi takut untuk berhadapan lagi dengan orang-orang baru, kerana mereka telah beranggapan yang semua orang yang baru ni bahaya. Mereka jadi kurang yakin, mereka tidak percaya dengan orang yang baru. Jadi untuk mendapatkan keyakinan itu, itulah kita perlu melalui fasa slow to warm up ni, di mana apabila kanak-kanak ini baru berkenalan dengan orang baru, mereka mungkin akan jadi malu, menangis, meronta, meragam dan sebagainya. Tapi apabila mereka sudah selesa, sudah berasa yakin, sudah berasa selamat di sisi orang-orang yang baru, seperti contohnya guru baru, rakan-rakan yang baru, persekitaran-persekitaran baru, contohnya transisi daripada rumah ke taska, daripada rumah ke prasekolah. Jadi mereka akan jadi lebih yakin dan tak takut dah kepada orang-orang ni, dan mereka akan rasa gembira untuk hadir ke taska ataupun prasekolah ni. Yang seterusnya adalah melalui teori Vygotsky juga. Perkembangan sosial ini memerlukan scaffolding ataupun bantuan daripada ataupun sumbangan daripada ibu bapa, kerana kadang-kadang ibu bapa ni terdapat ibu bapa yang tak bersosial dengan anak-anak dia, tak cerita kepada anak-anak dia tentang persekitaran-persekitaran luar, kadang-kadang kawan-kawan yang luar. Jadi membuatkan kanak-kanak ni tak dapat untuk berkenalan, tak dapat untuk mengetahui isi-isi dunia luar. Jadi itu membuatkan mereka jadi takut dengan orang-orang luar. Jadi melalui teori Thomas and Chess juga, memang ini mereka menyatakan bahawa ciri ini adalah ciri semula jadi dan stabil.
dia boleh dibentuk melalui interaksi. Jadi ibu bapa ni yang daripada transisi dari rumah ke taska, daripada rumah ke prasekolah ni perlulah memainkan peranan penting lah supaya kanak-kanak ni tidak takut kepada orang, kerana interaksi ataupun bersosial ni sangat penting supaya mereka ni dah terbiasa bergaul, mudah bergaul dengan rakan-rakan, tak takut dan sebagainya. Jadi dapatan daripada analisis video tadi, kita dapat tengoklah pengamatan tingkah laku kanak-kanak ni macam mana. Tingkah laku pada hari pertama persekolahan, kita tengok tadi kan, pada hari pertama persekolahan dengan hari yang dah ke seminggu, dah ke 2 minggu, 4 minggu tu, mereka dah berubah tingkah laku mereka daripada menangis-nangis tu menjadi lebih ceria, lebih seronok dan jumpa rakan-rakan, dia tak nangis, tak takut, yakin, selamat dan sebagainya. Jadi terdapat juga interaksi dengan rakan sebaya, di mana mereka ni berinteraksi, dah dapat dah untuk berinteraksi dengan rakan yang sebaya, dah boleh bercakap dengan rakan sebaya mereka sendiri, dan terdapat juga reaksi mereka terhadap situasi baru. Macam yang saya bercakap sebentar tadi, kerana terdapat kanak-kanak ni yang mereka ni tak dapat mereka ni memberi reaksi terhadap situasi baru di mana mereka rasa kurang selamat lagi, kurang yakin. Tapi bila mereka dah biasa dengan situasi baru ni, mereka akan lebih yakin. Baiklah, yang seterusnya adalah teknik pengurusan dan pengurangan tingkah laku. Jadi apakah teknik bagi pengurusan tingkah laku yang sebegini? Jadi teknik yang pertama, guru ni boleh membuat penyesuaian berperingkat, di mana memberi masa kepada kanak-kanak ni untuk menyelesaikan diri mereka tanpa paksaan. Jadi bila terdapat kanak-kanak dalam kelas kita yang bersifat ataupun temperamen slow to warm up, jadi kita perlu memahami sifat mereka tanpa paksaan. Kita tak boleh memaksa mereka, ataupun guru tak boleh memaksa mereka untuk aktif seperti rakan-rakan yang lain, kerana setiap kanak-kanak ini mempunyai temperamen yang berbeza. Jadi teknik yang kedua adalah peneguhan positif, di mana guru ni boleh memberi pujian pada kanak-kanak ini untuk cuba berinteraksi walaupun sedikit. Jadi melalui peneguhan positif ni, kanak-kanak akan rasa lebih yakin, lebih selesa untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan rakan-rakan, dengan guru-guru dan sebagainya. Jadi bila kanak-kanak tu seperti ingin kepujian ataupun berinteraksi dan bersosial, guru perlu memberi pujian ataupun peneguhan positif seperti bagus, dah boleh bercakap, baguslah bersosial dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi teknik yang ketiga adalah teknik persekitaran selamat, di mana guru ni perlu mewujudkanlah suasana kelas yang mesra dan tidak mengancam dan menyokong perkembangan kanak-kanak ini. Kerana setiap kanak-kanak ni mereka memerlukan persekitaran yang selamat terlebih dahulu untuk mereka yakinkan diri mereka supaya mereka menjadi lebih selesa dan berminat untuk datang ke sekolah, taska dan sebagainya. Jadi yang keempat adalah model tingkah laku, di mana guru menunjukkan contoh interaksi dan sosial positif untuk ditiru. Jadi guru ni perlu menjadi role model ataupun model kepada kanak-kanak ni untuk membuat tingkah laku yang positif, supaya kanak-kanak ni dapat meniru lah, contohnya berinteraksi dengan rakan. Jadi guru boleh juga membuat simulasi cara bersosial dengan rakan dan sebagainya. Jadi apakah cadangan intervensi yang boleh dilakukan untuk kanak yang sebegini? Jadi yang pertama adalah buddy system, di mana guru ni boleh pairkan diorang atau boleh pasangankan diorang kanak-kanak ni dengan rakan-rakan yang lebih aktif untuk membantu mereka ni bersosial ataupun berinteraksi. Contoh, guru perlu mengenal pastilah setiap temperamen kanak-kanak ni. Contoh, kalau ada seorang kanak-kanak ni yang bertemperamenkan slow to warm up, jadi guru perlu mengambil murid yang aktif, murid yang easy child untuk mereka berpasangan, supaya yang easy child ni boleh menggalakkan interaksi kanak-kanak yang slow to warm up ni untuk mereka lebih yakin dan rasa seperti oh tak apa, rakan aku boleh bercakap, tapi rakan dia menjadi bertanya dan dia boleh menjawab soalan pertanyaan rakan tu. Yang seterusnya adalah intervensi yang kedua, adalah aktiviti berkumpulan kecil, di mana guru ni perlu kurangkan tekanan dengan aktiviti dalam kumpulan yang kecil dulu, supaya sebelum ke kumpulan yang besar, supaya kanak-kanak ini selesa dulu dengan rakan-rakan yang kumpulan kecil, ataupun membiasakan diri mereka untuk dalam kumpulan yang kecil. Kerana jika guru terus beraktiviti dalam kumpulan yang besar, ini akan menyebabkan kanak-kanak ni berasa seperti culture shock ataupun macam kejutan.
terkejut. Tiba-tiba je ramai. Sedangkan kat rumah je seseorang. Tiba-tiba pergi sekolah kena ramai-ramai pula. Jadi, melalui aktiviti kumpulan yang kecil ni, kanak-kanak ni akan jadi ada membiasakan diri. Mereka akan membiasakan diri untuk kumpulan yang lebih besar. Kerana mereka dah biasa dengan kumpulan kecil ni. Yang seterusnya adalah intervensi kat emosi. Jadi, guru ni boleh gunakan kat visual untuk bantu anak-anak ni mengenal dan meluahkan emosi. Jadi, mungkin guru atau bapa juga boleh bekalkan kat emosi ataupun kat luahan emosi. Di mana guru atau bapa ni boleh bertanya kepada anak, apakah perasaan awak hari ni? Adakah awak rasa sedih? Adakah awak rasa kecewa, kecewa, rasa bahagia, happy dan sebagainya. Jadi, kalau ikat ni, guru tahu emosi kanak-kanak ni. Contoh jika budak slow to warm up ni pergi ke sekolah kadang sedih. Jadi, guru tu boleh mengawasi atau menghandle, mengurus emosi kanak-kanak ni supaya mereka akan lebih bersemangat dan seronok untuk ke sekolah ataupun untuk ke taska ataupun ke prasekolah. Jadi, yang seterusnya adalah intervensi yang keempat, iaitu rutin yang konsisten. Jadi, jadual harian yang ketat ni membantu kanak-kanak untuk rasa selamat dan yakin. Contoh, bila kanak-kanak ni daripada rumah ke taska, dan di taska mempunyai rutin harian tetap. Jadi, apabila kanak-kanak ni dah tahu dah, pagi ni dia pergi ke taska, dia perlu letak beg, dia perlu beratur, dia perlu main lagu, dia perlu bersenam dulu, dia perlu makan. Jadi, apabila rutin ni dah tetap, dan dia akan rasa yakin setiap hari untuk pergi tu mengulang rutin yang sama. Jadi, jika rutin tak tetap, kanak-kanak ni akan rasa, semalam tak benda ni, kenapa hari ni macam ni, kenapa hari ni? Bila tak tetap, mereka tak yakin pada diri dan mereka akan rasa bila mereka ditegur, mungkin mereka akan rasa rendah diri, malu dan sebagainya. Itu menyebabkan budak slow to walk up ni tak nak datang ke sekolah lagi, ataupun datang ke taska ataupun datang ke prasekolah. Jadi rutin tetap ni sangat penting supaya guru dapat konsisten dan yakin melakukannya. Baiklah, jadi sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, ingin saya simpulkan bahawa temperamen slow to warm up ni ialah variasi semula jadi. Jadi kita perlu memahami variasi semula jadi ini kerana temperamen slow to warm up ini bukan kelemahan, tapi ia adalah variasi normal. Jadi kanak-kanak boleh yakin dan berdaya saing dengan sekolah yang berbeza. Jadi beberapa guru ni perlu kanak-kanak penting. Kanak-kanak ni dapat sekolah yang betul untuk menjadi istirahat. Jadi seterusnya dalam bersekolah emosi, konsisten dalam politik, dan tidak pada dalam sosial media. Jadi bapa di rumah ni perlu berikan sekolah emosi kepada kanak ni. Dan konsisten, dia memberi gerak yang positif kepada mereka. Mereka dapat berdaya sosial meningkat. Contohnya, membawa anak-anak dalam permainan seperti sosial orang rakan di pejabat dan sebagainya, supaya mereka ni terbiasa dengan environment ataupun sekitaran luar yang lain. Supaya mereka bila menghadapi situasi untuk hari pertama di sekolah, di taska, prasekolah dan sebagainya, mereka tidak akan takut ataupun gugup, pemalu dan sebagainya. Mereka akan rasa yakin dan selamat untuk bercakap dan bersosial dengan baik. Yang seterusnya adalah peranan guru di sekolah. Jadi, guru ni perlu menyediakan persekitaran yang selamat, kondusif dan responsif supaya terhadap keperluan kanak-kanak ni. Supaya kanak-kanak ni rasa yakin. Kerana kanak-kanak ni mereka pada mulanya mereka akan kebimbangan, tidak yakin dengan persekitaran baru. Mereka akan rasa tidak kondusif dan sebagainya. Jadi, tapi sebenarnya benda ni adalah memainkan peranan penting, di mana peranan guru di sekolah ni perlu memastikanlah persekitaran di sekolah ataupun di taska, di prasekolah itu adalah persekitaran yang selamat dan membuatkan kanak-kanak ini yakin dan seronok untuk datang ke sekolah. Jadi seterusnya adalah kerjasama erat antara guru dan bapa, di mana kunci kejayaan dengan komunikasi yang berterusan dan matlamat yang dikongsi ni merupakan satu elemen yang penting untuk mengubah kanak-kanak daripada slow to warm up ni. Jadi guru atau bapa ni perlu berkomunikasi, perlu bersosial dengan kanak-kanak ni, perlu membuatkan mereka rasa sayangi, rasa yakin, selamat untuk berada di taska dan prasekolah. Kerana bila mereka selamat, mereka akan suka dan minat untuk datang ke prasekolah dan taska setiap hari. Jadi itu saja pembentangan saya pada hari ini. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Saya harap pembentangan yang saya